Suami melafazkan taklek halang isteri suntik vaksin COVID-19. Tak pernah terbayang dalam kepala saya bahawa saya akan berjumpa tajuk berita yang seperti ini. Jadi sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru, ini selari dengan gelombang yang sedang melanda dunia sekarang ini. Kenapakah fenomena ini timbul dan apakah kesannya nanti? Jadi mari kita sama-sama bincangkan dalam video pada hari ini. Tapi saya nak beri satu disclaimer. Saya bukanlah seorang doktor perubatan. Saya tidak ada kena-mengena dengan Kementerian Kesihatan dan juga saya tidak kena-mengena dengan sebarang syarikat farmasi dan lain-lain. Saya hanyalah mengeluarkan video-video berbentuk pendidikan untuk membantu masyarakat memahami keadaan yang berlaku di sekeliling mereka dan juga membawa mereka lebih bersedia menghadapi masa hadapan. Memang saya tidak terbayang yang saya akan membaca dalam akhbar bagaimana seorang suami boleh menceraikan isterinya jika dia mengambil vaksin. Ini baru saja berlaku. Ini berlaku di Terengganu. Kemudian ada lagi satu perkembangan, iaitu 3 pelajar buat laporan polis enggan disuntik vaksin. Sampai membuat laporan polis supaya mereka tidak divaksinkan. Ini berlaku di Kuala Lumpur, di mana pelajar tersebut memberitahu bahawa mereka tidak sanggup mengambil sebarang risiko yang boleh mendatangkan mudarat terhadap tubuh badan mereka. Sebelum ini kita ada dengar bahawa 800 orang guru di Johor Bahru dilaporkan tidak mahu mengambil vaksin dan pihak istana telah pun memanggil Jabatan Pendidikan Negeri untuk membuat pertemuan dengan guru-guru tersebut. Kemudian kita juga diberitakan ada juga nurse yang tidak mahu mengambil vaksin walaupun mereka terlibat secara langsung dalam membantu pesakit-pesakit COVID-19. Jadi sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru, ini selari dengan gelombang yang sedang melanda dunia sekarang ini. A growing number of people say they won't take a vaccine. I don't want to inject anything like this into my body. Dia merupakan satu kumpulan kecil, walau bagaimanapun ia semakin lantang dan semakin mendapat sokongan dari ramai orang di merata tempat. Dan ini dapat dilihat berlaku di Amerika dengan tunjuk perasaan dan sebagainya, kemudian di Perancis. In France, 250,000 people protested against tightening rules against the unvaccinated. Di Britain dan banyak lagi negara-negara maju yang lain. Kenapakah fenomena ini timbul dan apakah kesannya nanti? Kenapakah suara-suara yang tidak menyukai vaksin ini semakin lantang? Sebenarnya dalam sejarah vaksin memang ada sekumpulan orang yang memang tidak suka divaksinkan. Because people being furious about vaccines is no historical oddity. Jadi kita akan membincangkan apakah yang dipersoalkan oleh kumpulan anti vaksin ini. Kalau sebelum ini sesuatu vaksin memerlukan 10 hingga ke 14 tahun sebelum ianya digunakan kepada manusia, tapi vaksin kali ini nampaknya telah dihasilkan dalam keadaan yang sangat cepat. Jadi mereka sangat bimbang bahawa tiada penyelidikan yang mendalam terhadap vaksin ini. Just from talking to my patients, I hear lots of different things. The most common thing, this was developed so fast, I think they cut corners. Dan ini boleh memudaratkan mereka pada jangka masa yang panjang. Mereka juga sangsi bahawa terdapat kepentingan konglomerat yang besar-besar dalam pengeluaran vaksin ini, terutamanya apabila mereka melihat seolah-olah ada usaha untuk menghalang kerajaan-kerajaan yang telah pun membuatkan perjanjian dengan pengeluar-pengeluar vaksin daripada mengikut mereka ubat-ubatan yang sedia ada yang boleh digunakan untuk melawan COVID-19. Jadi seolah-olah ada satu komplot di antara syarikat-syarikat gagasi ini dengan negara-negara di seluruh dunia. Mereka juga mempersoalkan kenapa walaupun dah ambil vaksin tapi tak boleh bebas keluar, nak kena pakai mask, nak kena social distancing dan sebagainya. Kenapa ia perlu dimandatkan? Jadi mereka mempersoalkan keberkesanan vaksin ini. Mereka juga sangsi kenapa tidak macam vaksin lain, kalau tak ambil vaksin tak ada diskriminasi berbanding dengan vaksin yang ini. Dia kata kalau kita tak ambil, kita tak boleh pergi restoran lah, kita tak boleh naik kapal terbang lah, kita tak boleh pergi bercuti. Macam seolah-olah mereka kehilangan keupayaan untuk membuat keputusan. Kebebasan mereka untuk membuat keputusan, kebebasan mereka untuk bergerak telah diambil disebabkan oleh adanya vaksin ini. Jadi itulah menyebabkan mereka melawan, terutama di negara-negara maju.
do not believe that this is just about a vaccine. I do not believe that this is just about our health. This is about medical freedom. This is about totalitarianism. Selain daripada itu, mereka juga dibekalkan dengan cerita-cerita tentang kesan-kesan negatif. Contohnya ada orang yang bengkak mata lah, ada orang yang sakit kaki lah, sakit badan dan sebagainya selepas mereka mendapatkan vaksin. Mereka juga mempersoalkan kenapa tak semacam vaksin-vaksin sebelum ni. Contohnya bila dia ambil vaksin polio dan sebagainya, dia tak akan kena polio. Tapi yang ini walaupun dah ada vaksin, tapi kita masih lagi boleh terkena COVID. Bila disuntik 2 vaksin, kena pula COVID. Ini sungguh-sungguh tak faham. Jika ada strain baru, ada varian baru, kita diberitahu bahawa kita perlu ambil vaksin lagi. Kita akan perlu ambil booster kepada vaksin. Maknanya apa yang kita dapat ni tidak boleh menahankan diri kita daripada terkena penyakit ini di masa akan datang. Ada juga yang membawa cerita bahawa vaksin ini boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain. Ada yang kata boleh kena kanser lah, boleh menyebabkan anak kita menjadi autis lah dan sebagainya. Jadi ini adalah antara concern yang mereka ada yang menyebabkan mereka mengikut gelombang anti-vaksin ni. Sebenarnya pada pendapat saya, semua orang boleh mempersoalkan apa yang akan dimasukkan ke dalam badan mereka. Ubat ke, vaksin ke, semua kita mesti dapatkan kepastian tentang kesahihan, kebaikan, apa manfaatnya dan sebagainya sebelum kita ambil. Jadi apa yang berlaku ialah ramai orang yang mempunyai kesangsian ini. Vaccine hesitancy's got 2 components at least, one of which are people who just don't believe in vaccines full stop. And others who are saying, well, you know, I don't think this particular vaccine's been properly tested. I might just wait and see a little bit. But, you know, that second group is very fluid. Tapi apabila mereka tidak mendapat jawapan yang membuatkan mereka convince terhadap vaksin ini, tapi mereka pula mendapat jawapan daripada kumpulan-kumpulan anti-vaksin. Jadi ini menyebabkan ramai orang yang berpindah arah, berpindah haluan daripada berada di atas pagar tentang vaksin, mereka terbawa kepada menjadi anti-vaksin. Jadi itu dia keadaannya. Kenapakah ini menjadi semakin lantang walaupun pada peringkat awal dia hanya adalah suara-suara di pinggiran, tapi dia semakin lantang? Yang pertama ialah disebabkan oleh social media. Social media sekarang ni available untuk semua orang, dan satu yang penting yang kita perlu faham juga ialah social media ada algoritma dia. Jadi kalau misalnya kita suka kucing, kita type sekali tentang kucing, maka akan keluarlah segala-galanya tentang kucing, posting-posting yang akan datang kepada kita berkaitan dengan kucing, menyebabkan makin lama makin kita akan suka kucing. Jadi sama juga dengan anti-vaksin ini. Kalau kita type kenapa vaksin ini berbahaya, satu persatu posting, video dan sebagainya akan keluar, sebab itu adalah sebahagian daripada algoritma social media. Jadi kita perlu berhati-hati di situ. Jadi kehadiran social media menyebabkan exposure kepada suara-suara di pinggiran mendapat traction, diketengahkan, mendapat perhatian yang lebih. Yang kedua, kenapa ianya berlaku ialah sebab dalam keadaan ketidaktentuhaluan, dalam keadaan negara bermasalah, masalah ekonomi dan sebagainya, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan adalah kurang. Ini dah terbukti dalam sejarah. Sekarang, dalam senario sekarang ni, kepercayaan terhadap kerajaan, kepercayaan terhadap pakar-pakar, idea-idea pakar-pakar, dan juga kepercayaan terhadap sains juga berkurangan. And fueled by a spiraling infodemic. Jadi apapun kerajaan cakapkan, rakyat semakin skeptikal, terutama jika ada insiden-insiden di mana contohnya menteri-menteri sendiri yang tidak mengikuti SOP yang mereka sendiri keluarkan. Jadi menyebabkan orang makin tak percaya kepada kerajaan, dan ini bukan saja berlaku di Malaysia, dia berlaku di seluruh dunia. Dan yang berikutnya pula ialah kenapa ianya menjadi lebih ketara lagi, ini apa yang dipanggil sebagai pengeluaran informasi yang dipanggil sebagai infodemic yang boleh dikeluarkan oleh siapa saja, termasuklah video ini. Siapa saja boleh membuat penyiaran tentang pandemik ini. Jadi penularan infodemik ini menyebabkan pelbagai jenis informasi terkeluar di sana. Jadi ini membolehkan lebih ramai orang mengakses perkara-perkara yang mungkin membawa mereka menjadi anti-vaksin. Dan yang keempat ialah kerana pihak sektor kesihatan lambat untuk menguasai teknologi. All vaccine advocates need to be more tech savvy. We have science and evidence and right and fact on our
side. Jadi mereka tidak berdaya untuk mengeluarkan hujah dalam keadaan yang cepat, yang boleh memberi makna kepada orang yang mengeluarkan inquiry. Dan antara sebab yang mereka tak percaya ialah juga mereka merasakan bahawa sektor perubatan, pakar-pakar perubatan dan sebagainya telah pun dibeli oleh pengeluar-pengeluar vaksin supaya memihak kepada mereka, supaya mencadangkan vaksin ini dikuatkuasakan, digunakan. Jadi itu adalah antara faktor-faktor kenapa anti-vaxxer yang pada satu ketika dulu hanyalah suara-suara di pinggiran telah mula menjadi suara-suara yang lebih lantang. Sebagaimana saya katakan tadi, saya bukanlah pakar untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan, akan tetapi saya akan memberikan sebab kenapa saya memilih untuk divaksinkan. Ya, saya ingin jelaskan di sini bahawa saya setuju untuk divaksinkan. Saya telah pun mengambil kedua-dua dos vaksin dan saya telah pun melepasi edar 14 hari dan sepatutnya sekarang ni saya dah boleh keluar membuat aktiviti-aktiviti yang dibenarkan, dan saya setuju untuk rakyat seluruh negara diberikan vaksin. Kenapakah saya percaya dan saya sokong vaksinasi? Yang pertama ialah sebab I believe in science and I believe in data. Saya percaya tentang apa yang disampaikan oleh data. Now, data menunjukkan pertama bahawa dengan pemberian vaksin semakin hari kita dapati bahawa kes-kes parah disebabkan oleh COVID-19 semakin berkurangan. Kita dapati pada minggu ke-30 kes makin menurun, iaitu bila kita melaksanakan operasi kapasiti di Lembah Kelang, ini menunjukkan kesan vaksinasi telah berjaya menurunkan kemasukan kes ke hospital dan juga penggunaan katil-katil ICU. Kita beritahu bahawa pesakit COVID stage 3 dan ke atas semakin berkurangan. Yang kedua ialah data juga menunjukkan bahawa angka-angka kematian sebenarnya adalah sangat tinggi di kalangan mereka yang tidak divaksinkan atau belum mendapat vaksin lagi berbanding dengan mereka yang telah divaksinkan. Memang ada kematian di kalangan orang yang telah menerima vaksin. Kita ada lebih kurang aduan 100 lebih kematian yang disebabkan oleh vaksin. Tapi bilangannya sangatlah rendah dan kebanyakannya adalah merupakan orang-orang yang telah berusia lanjut ataupun mempunyai masalah kesihatan yang lain. Jadi clearly dekat situ bahawa vaksin dapat membantu daripada menyebabkan kita menjadi lebih teruk ataupun kita meninggal disebabkan oleh penyakit COVID ini. Dan kita dapati bahawa dah keluar pun statistiknya, jumlah orang yang telah mendapat vaksin dan mati selepas menerima vaksin hanyalah 0.03% saja. Sangat rendah berbanding dengan jumlah orang yang telah menerima vaksin tadi. And in that time, I know there's way more now, but 41 million doses of COVID-19 vaccines administered in the United States. The system received 1,170 reports of deaths. So these are people that died, well over 1,000 people that died shortly after receiving the vaccine. So why aren't I concerned about this? Well, it's 0.003% of those that receive the vaccines. Jadi tugas vaksin ialah untuk menghindarkan majoriti, kebanyakan kita daripada terkena penyakit yang lebih parah ataupun menjadi mangsa oleh penyakit ini nampaknya berjaya. Dan begitu juga sekarang telah mula tular kes-kes mereka yang tak mahu vaksin tapi bila dikena jangkitan COVID, mereka sendiri mengatakan bahawa menyesal dan sepatutnya mereka mengambil vaksin daripada peringkat awal. Trying to block out the pain, it was every part of my body was racked with the pain. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa saya membuat keputusan untuk menerima vaksin. Di peringkat kita semua, apakah yang boleh kita lakukan dalam keadaan ini? Yang pertama, kita mesti bersifat terbuka. Walau bagaimanapun, kita mestilah objektif apabila kita membuat keputusan. Kita boleh terbuka, kita boleh buat apa-apa penyelidikan tentang pelbagai isu berkaitan COVID, tapi akhirnya kita kena buat keputusan yang berdasarkan fakta-fakta yang objektif, bukan disebabkan oleh sentimen dan sebagainya. Yang kedua ialah kalau kita mempunyai masalah, kita directkan dia kepada pihak yang berwajib, pihak yang boleh memberikan jawapan. Jangan pergi kepada website ataupun pada orang yang kita tak faham, kita tak tahu kesahihan ataupun kekuatan mereka dalam bidang tersebut. Saya sendiri apabila saya tanya rakan yang merupakan seorang doktor, dia sendiri beritahu saya, okey, dia bukan pakar vaksin. Saya akan bawakan soalan ini kepada pakar vaksin ini. Mereka sendiri berhati-hati dalam memberikan penerangan. Ini kan pula orang-orang lain yang langsung tidak mempunyai sebarang kepakaran. Jadi kita perlu berhati-hati di situ. Dan yang ketiga, ingat bahawa segala keputusan yang kita buat ada implikasi dia. Implikasi terhadap diri kita, terhadap orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang terdekat, dan juga dalam keadaan sekarang ini
ia mempunyai implikasi kepada society at large. Bayangkan kalau kita tidak divaksin dan kita menjadi pembawa penyakit ini, dan kita berjumpa dengan ada orang tua yang tidak boleh divaksinkan contohnya atas sebab-sebab tertentu, kemungkinan untuk kita menanjakkan dia terjangkit adalah tinggi. Jadi kena fikirkan apakah dia kesan kepada keputusan kita untuk tidak divaksinkan kepada anggota masyarakat yang lain. Itu dia tadi penerangan serba sedikit tentang isu-isu yang berkaitan dengan vaksin. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita membuat keputusan yang betul dan mengelakkan kita daripada terjangkit oleh COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk ikuti video-video saya yang lain, dan kalau ianya bermanfaat dipersilakan untuk sharekan dengan rakan dan taulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.